Warisan seni bina merupakan itipati kemajuan teknologi, ketinggian nilai seni serta acuan corak budaya kehidupan. Seni bina warisan bukan sahaja mempunyai elemen dan teknologi binaannya unik, malahan ia turut mencerminkan falsafah tamadun bangsa. Setiap binaan yang dibina mempunyai sebab dan maksud. Misalnya, penggunaan pintu rendah oleh masyarakat Melayu terdahulu bertujuan supaya setiap individu yang memasuki ruang rumah akan menundukkan kepala bagi mengelakkan diri dari terhantuk. Ia telah menjadi lambang kepada adab bersopan santun di samping sebagai tanda menghormati tuan rumah. Namun begitu, fokus hujah saya pada hari ini bukanlah untuk menerangkan berkenaan seni bina. Sebaliknya, saya ingin menghujahkan adakah elemen dan teknologi warisan boleh diterapkan dalam binaan moden dan peranan masyarakat dalam memelihara dan memelihara warisan seni bina. Pada pendapat saya, mengenai elemen warisan Melayu, elemen ini sememangnya boleh diserap masuk ke dalam seni bina moden. Namun begitu, tidak semua teknologi yang digunakan oleh masyarakat terdahulu boleh digunakan pakai oleh masyarakat kini. Sebagai contoh, reka bentuk rumah tradisional mempunyai elemen reka bentuk domestik yang unggul terhadap iklim panas lembap yang mempunyai penuduh yang cukup, bukaan yang banyak untuk aliran udara keluar dan masuk, susun atur dalaman terbuka dan menggunakan bahan binaan ringan yang tidak memendapkan haba. Reka bentuk yang terdapat pada rumah tradisional ini boleh diadaptasikan pada reka bentuk dan binaan rumah moden sekarang. Dari segi teknologi pula, ada sebahagian warisan tidak boleh diserap masuk ke dalam binaan moden disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, penggunaan tanggam dan teknik ikat. Sistem teknologi pembuatan struktur rumah melalui teknik ikat secara sendi telah digunakan oleh masyarakat terdahulu untuk menstabilkan tiang, dinding dan bumbung rumah. Teknik ikat dibuat dengan cara mengikat bahan rotan atau akar pada tarahan tanggam untuk menguatkan persendian. Kesemua teknologi ini tidak lagi relevan untuk digunakan pakai dalam binaan moden. Ini kerana bahan teknologi yang digunakan seperti rotan kian sukar untuk didapati. Tambahan lagi, binaan moden kini menggunakan batu dan simen sebagai bahan asas. Oleh itu, teknologi warisan tidak sesuai untuk digunakan. Bagi memelihara dan memelihara seni bina warisan, komuniti setempat perlu memainkan peranan. Namun begitu, masyarakat pada masa kini hanya memahami tetapi tidak mendalami ilmu berkaitan bangunan warisan sejarah. Situasi ini berlaku adalah disebabkan kurangnya pendedahan isu atau berita yang berkaitan. Ini telah menyebabkan banyak bangunan bersejarah kini kian usang dan terbiar. Misalnya, Port Well, landasan kereta api yang menghubungkan Taiping dan Kuala Sepetang. Oleh itu, bagi memelihara dan memelihara warisan, masyarakat perlu diberi pendedahan dan dilibatkan dalam aktiviti pengurusan warisan. Ia bukan sahaja dapat memberi ilmu secara berterusan, malahan dapat melahirkan masyarakat yang peka terhadap seni bina warisan. Sebelum mengakhiri hujah, saya ingin menyimpulkan bahawa elemen-elemen yang digunakan pada binaan warisan boleh diadaptasikan pada binaan kini. Namun begitu, tidak semua teknologi yang digunakan oleh masyarakat terdahulu relevan untuk digunakan dalam penghasilan binaan moden. Dan bagi memelihara dan memelihara seni warisan pula, komuniti setempat perlu memainkan peranan agar ia tidak ditelan zaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syazim binti Masaat, bernombor matrik C19A0693. Saya mendapat soalan iaitu dengan contoh yang sesuai, sejauh manakah elemen-elemen dan teknologi seni bina warisan berpotensi untuk untuk dijadikan sebahagian daripada reka bentuk binaan moden. Okey, pada pendapat saya, elemen-elemen dan teknologi seni bina warisan memang berpotensi untuk dijadikan sebahagian daripada reka bentuk binaan moden. Hal ini dikatakan demikian kerana gaya rupa seni bina negara ini telah mengalami perubahan selepas kemerdekaan. Kebanyakan arkitek yang telah tamat belajar di luar negara telah membawa fahaman baru tentang seni bina ke bandar utama di negara ini yang sebelumnya melaksanakan pendekatan reka bentuk seni bina kolonial seperti Anglo-Indian dan eklektik. Masyarakat barat lebih mementingkan gaya seni bina yang lebih banyak berkomunikasi dengan aspek sosial budaya dan sejarah tempatan. Tambahan pula, reka bentuk binaan moden lebih menerapkan gaya rupa seni bina antarabangsa bagi mencerminkan identiti seni bina
pada peringkat antarabangsa yang mendapat pengaruh daripada seni bina barat. Sebagai contoh yang saya dapat, reka bentuk yang ditujukan pada Masjid Negara pada tahun 1965 dan bangunan Parlimen pada tahun 1963. Reka bentuk yang ditunjukkan dalam bangunan tersebut telah memberikan perspektif baru tentang gaya rupa seni bina moden yang selama ini dianggap sebagai seni reka bentuk yang berdasarkan fungsi. Elemen seni bina yang mempunyai unsur seni bina Melayu tradisional mula diperlihatkan dalam gaya rupa seni bina moden pada awal tahun 1960-an. Masjid Negeri di Seremban yang dibina pada tahun 1967 adalah salah satu contoh pengadaptasian seni bina Melayu dalam reka bentuk binaan moden. Walaupun seni bina Malaysia seharusnya mempunyai identiti tertentu yang boleh dikenal oleh masyarakat, seni bina ini seharusnya berteraskan kepada kesenian Melayu. Peningkatan seni bina Melayu dan seni bina bangunan baru pada tahun 1980-an dan 1990-an banyak dipengaruhi oleh falsafah seni bina dari negara barat. Seni bina haruslah mencerminkan tahap kemajuan atau pemikiran orang pada zamannya dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, sosial budaya dan ekonomi semasa. Penerapan seni bina Melayu tradisional ke dalam reka bentuk binaan moden akan lebih mudah difahami setelah diperhalusi apa yang menjadi tunjang kepada pembentukan identiti seni bina tradisi Melayu. Oleh itu, setiap elemen dan teknologi seni bina warisan dalam bangunan ini berpotensi dijadikan sebahagian daripada reka bentuk binaan moden. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saliza binti Atli, nombor matrik C19A0414. Hari ini saya ingin membentangkan pendapat saya mengenai peranan komuniti dalam memelihara dan memulihara warisan seni bina negara. Pertamanya, penglibatan komuniti dalam memelihara warisan seni bina negara adalah amat penting. Satu langkah maupun kaedah yang boleh diambil oleh komuniti dalam memelihara warisan seni bina negara ialah dengan menggunakan kaedah penyesuaigunaan semula. Penyesuaigunaan semula merupakan salah satu langkah terbaik dalam memelihara dan memulihara warisan seni bina negara. Kaedah ini adalah bertujuan untuk memanjangkan hayat sesebuah bangunan warisan yang sedia ada. Bangunan yang sedia ada diubah fungsi kepenggunaannya kepada satu fungsi yang baru di mana fungsi baru tersebut langsung sama sekali tidak sama seperti fungsi asalnya. Jadi, kaedah penyesuaigunaan semula ini secara umumnya melibatkan kerja-kerja seperti pengubahsuaian, pembaikan, pemeliharaan dan pembetulan. Selain itu, memperkenalkan warisan seni bina negara kepada khalayak melalui platform internet yang tanpa batasan. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan warisan seni bina negara dapat dikenali hingga ke seluruh dunia. Hal ini juga dapat meningkatkan mutu dan taraf ekopelancongan negara. Langkah lain yang boleh diambil oleh komuniti ialah dengan melakukan pemantauan yang kerap terhadap bangunan sejarah. Hal ini bertujuan untuk memastikan tapak warisan seni bina maupun bangunan itu sendiri daripada usang dan terbiar. Oleh itu, begitulah sedikit sebanyak hujah saya mengenai peranan komuniti dalam memelihara dan memulihara warisan seni bina yang sedia ada. Seperti sedia maklum, bangunan bersejarah yang kita miliki perlulah dipelihara dan dipulihara. Salah satu langkahnya adalah dengan menjaganya agar tidak berlaku sebarang kerosakan terhadapnya. Sebelum saya mengakhiri hujah hari ini, suka untuk saya ingatkan bahawa warisan negara seperti bangunan bersejarah dan seni bina ini amat penting untuk dipelihara dan dipulihara agar dapat dilihat hingga ke generasi akan datang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Yusof bernombor matrik C19A0402. Saya ingin menyambung pembentangan mengenai pandangan saya terhadap peranan penglibatan komuniti setempat dalam pemeliharaan seni bina bangunan warisan. Warisan merupakan sesuatu yang sangat berharga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Warisan yang tidak dipelihara akan pupus dan ianya merupakan sesuatu kerugian yang tidak ternilai kepada bangsa dan negara. Antara warisan yang paling nyata dan telah diabaikan ialah peninggalan bangunan bersejarah yang banyak terdapat di seluruh negara yang bilangannya semakin berkurangan. Kini, rakyat telah mula sedar tentang kepentingan memelihara bangunan bersejarah. Kewujudan bangunan-bangunan bersejarah ini mula diambil berat oleh semua pihak, baik pihak kerajaan maupun pihak swasta. Banyak bangunan bersejarah telah mula dibaik pulih dan disuai guna semula untuk pelbagai tujuan, apatah lagi setelah mereka mengetahui kepentingan dan potensi yang terdapat pada bangunan-bangunan bersejarah ini. Namun begitu, pendekatan pemeliharaan bangunan bersejarah di Malaysia masih kurang diamalkan dengan konsep dan kaedah yang betul sebagaimana yang dipraktikkan di kebanyakan bandar warisan lain yang terdapat di seluruh dunia. Jika ditinjau secara umum, kebanyakan bangunan bersejarah yang disuai guna semula di Malaysia tidak digunakan sebaiknya, malah tidak berupaya untuk menarik kunjungan dan minat pengguna, apatah lagi pelancong dari dalam ataupun dari luar negara. Ia merupakan suatu kerugian besar yang mana ianya boleh dielakkan sekiranya penyesuai gunaan semula dirancang dengan baik. Di Malaysia hari ini, banyak badan dan organisasi yang berkaitan dengan warisan telah mula prihatin di dalam memastikan warisan negara dikekalkan dan terus dipelihara. Kerja-kerja pemeliharaan telah mula dijalankan dengan giat. Antara pihak-pihak tersebut ialah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan KEKWA, Kementerian Pelancongan Malaysia, Badan Warisan Malaysia, Penang Heritage Trust, Perak Heritage Society dan lain-lain lagi. Pemeliharaan bangunan bersejarah amat penting dilakukan di negara kita kerana ia merupakan antara warisan yang amat sukar ditukar ganti. Kerja-kerja pemeliharaan melibatkan pakar dalam pelbagai bidang profesional seperti arkitek, juruukur bahan, kontraktor bangunan, saintis, ahli sejarah, arkeologi dan lain-lain lagi. Kesemua pihak ini haruslah bekerjasama dan berganding bahu dalam usaha untuk memastikan kerja-kerja pemeliharaan bangunan bersejarah di Malaysia adalah mengikut garis panduan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi antarabangsa, contohnya UNESCO. Sekian, itu sahaja hujahan dan pandangan daripada kumpulan saya mengenai dua isu, iaitu yang pertama, elemen-elemen dan teknologi seni bina warisan berpotensi dijadikan sebahagian daripada reka bentuk binaan moden. Dan seterusnya, yang kedua ialah penglibatan komuniti setempat dalam pemeliharaan warisan seni bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.